Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajah, tuan-tuan puan-puan, ayah ibu, para hadirin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadirat Allah. Pada malam ini dapat kita bersama-sama, dan syukur alhamdulillah masjid kita masih boleh beroperasi, masih boleh meneruskan kuliah, ya, sedangkan di beberapa negeri, beberapa tempat sudah ada kekangan disebabkan musibah Covid. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, malam ini saya ingin membaca sebuah kitab yang berjudul Hayatus Sahabah. Ya, sebelum ni kuliah kita umum, ya. Jadi malam ni insya-Allah saya akan mulakan sebuah kitab yang berjudul Hayatus Sahabah. Jadi kalau ada kelapangan ataupun kebetulan saya berkuliah di sini menggantikan tempat-tempat ustaz yang tidak dapat hadir, kita akan gunakan kitab ini sebagai rujukan insya-Allah. Baik, sebagai pengenalan, kitab ini asalnya berjudul Suwarun min Hayati Sahabah dalam bahasa Arab, disusun dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha, seorang ulama kelahiran Syria yang meninggal dunia pada tahun 1986. Dia lahir tahun 1920, 4 April 1920 di utara Syria. Meninggal pada usia 66 tahun 1986 di Istanbul. Meninggal di Istanbul. Kemudian kitab ini diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Bindani itu maksudnya pendang, orang pendang. Al-Bindani. Dan kitab ini dia di bawah subjek sejarah lah, atau kita sebut sirah, ya, kehidupan para sahabat, sejarah. Sebab itu kalau kita melihat, tuan-tuan para hadirin, dalam Al-Quran sendiri, bila kita baca Al-Quran 114 surah, Allah merakamkan sejarah umat-umat terdahulu. Makna sejarah itu penting. Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi dalam Al-Quran ada sejarah. Al-Quran bukan buku sains, walaupun dia ada cerita sains, ya. Al-Quran bukan buku falak, astronomi, ya, walaupun di dalamnya ada cerita-cerita berkenaan dengan astronomi. Kerana Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Kemudian kepentingan sejarah ini sebagai mukadimah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, seorang pengkaji sejarah, Dr. Mat Rofa, dia kata sejarah ni umpama kat pengenalan kita lah. Siapa yang buta sejarah, yang tak tahu, tak ambil tahu pasal sejarah, seperti tak ada kad pengenalan, tak ada IC. Itu dia punya kiasan dia, ya, sebab IC kita itulah tercatat di mana kita lahir, siapa bapa kita, tahun bila, itu sejarah. Orang yang buta sejarah, tak ambil tahu sejarah ni, umpama tak ada IC, kata
Dr. Mat Rofa. Dan sejarah ini lagi, umpama kita bawa kereta memandu ke hadapan, sejarah tu umpama side mirror. Ya, side mirror ada belah kanan belah kiri kan. Jadi walaupun kita menuju ke hadapan, menuju wawasan 20-20 ke 40-40 tak kira lah, tapi kita mesti kena tengok side mirror. Makna tengok ke belakang, iaitu tengok sejarah ibaratnya. Kalau tak tengok side mirror, silat hari bulan orang datang langgar daripada belakang. Ya, dia jadi bahaya ya. Okey, baik. Apatah lagi tuan-tuan para hadirin, sejarah yang kita nak bincang ini adalah sejarah para sahabat. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang kita biasa dengar, riwayat Imam Bukhari, baginda bersabda, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah yang hidup pada kurun aku. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Kemudian sesudah itu generasi tabi'in wa tabi'in. Dalam hadis yang sama juga riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu aw kama qala. Jangan sekali-kali kamu mencerca para sahabatku. Ini satu larangan. Ya, Nabi kata jangan sekali-kali kamu mencerca para sahabatku. Kerana sekiranya kamu menginfak harta sebesar gunung Uhud, sebesar bukit Uhud, itu masih belum boleh menyamai satu cupak atau setengah cupak yang diinfak oleh para sahabat. Jadi jauh tuan-tuan kan. Kita infak sebesar bukit Uhud, zahaban, emas pula tu, punya kayanya kita, itu tidak boleh menyamai para sahabat yang hanya menyumbang infak sebesar satu cupak wala nasifahu ataupun setengah cupak. Ya. Sebab itu dalam kitab Aqidah Tahawiyah menyebut, kalau ada mana-mana orang Islam yang mencerca, yang memaki hamun para sahabat, maka ketahuilah itu adalah sifat-sifat munafik ataupun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita buat sedikit ulang kaji, siapakah yang dikatakan para sahabat? Yang layak mendapat gelaran para sahabat? Menurut Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani ada 3 ciri-ciri utama. Pertama sekali, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertemu dengan Nabi, bertemu berhadapan dengan Nabi, ataupun kita kata hidup sezaman dan berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, mukminan bihi, dia mesti beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti beriman. Ya? Kalau tak beriman, tak nama sahabatlah. Abu Lahab, Abu Jahal pun hari-hari jumpa Nabi. Ya? Tapi dia tak beriman. Mata alal Islam, yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Dia beriman, kemudian sampai ke akhir hayat dia dengan Islam. Jadi 3 ni melayakkan seseorang itu mendapat gelaran para sahabat. Ya. Okey, baik. Kita mulakan sahabat yang pertama dalam kitab ni, iaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Anas bin Malik Al-Ansari. Bila sebut Al-Ansari, maknanya kita nampaklah satu gambaran, ya, kita dapat satu gambaran. Anas ini adalah dari kalangan sahabat Madinah. Ya, dia macam Quran jugalah. Quran ni turun kat Mekah, turun kat Madinah. Jadi kalau ada satu orang sahabat disebut namanya, kalau kita boleh cam yang ini Mekah, yang ni Madinah, itu kira dah handai lah tu.
kan. Cuma yang mudahnya bila di hujung tu ada Al-Ansari, Ansar, Muhajirin dan Ansar. Jadi Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik masih kecil ketika ibunya mengajarkan 2 kalimah syahadah. Ibunya bernama Rumaisah. Susah sikit nak nyebut nama ibu dia, Rumaisah, atau lebih popular dengan panggilan Ummu Sulaim. Kalau sebut Ummu Sulaim tu kita biasalah Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik. Ayahnya bernama Malik bin Nadar, daripada suku Khazraj, Aus dan Khazraj. Jadi Anas ni suku tu. Ayahnya berpisah, maknanya berpisah, suami isteri, ya, tak duduk sekali lah, bercerai. Kemudian ayahnya membawa diri pergi ke Syam, dan dikatakan ayahnya tidak masuk Islam, ya, Malik tu. Jadi Anas dah masuk Islam pada usia yang masih kecil, cuma tak disebut berapa umur dia. Dan Rumaisah ni ataupun Ummu Sulaim, dia dah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah lagi. Cerita ni tuan-tuan, dia sebelum Nabi berhijrah, sebelum berhijrah ke Madinah. Sebab seperti yang kita sedia maklum, ada di kalangan orang-orang Madinah yang sudah pun lebih awal masuk Islam, ya, terutamanya kalau kita baca sejarah, perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2 kan, 2-3 tahun sebelum Nabi berhijrah tu dah ada dah orang-orang Madinah yang memeluk Islam ketika mereka turun mengerjakan ibadah haji di Mekah. Nabi ambil kesempatan dakwah dan mereka masuk Islam. Bahkan Nabi pernah mengantar seorang duta bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah, ya, Mus'ab bin Umair tu pencetus ummah lah tu, ya, pendakwah, duta yang menyampaikan risalah Islam di Madinah. Jadi masa tu mak Anas bin Malik ni dah menerima Islam dah, subhanallah, walaupun Nabi tak sampai lagi ke Madinah. Hati sanubari Anas ni yang lunak dipenuhi rasa cinta terhadap Nabi yang merupakan umat, rasa cinta terhadap Nabi umat Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ummu Sulaim ni tuan-tuan, dia suka cerita dekat Anas ni tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu usia yang masih kecil. Ini tengok peranan ibu. Ada masa je dia akan cerita Muhammad ni akhlaknya masya-Allah, ya, utusan Allah, seorang yang baik, ya, membawa ajaran yang benar. Dia selalu cerita kepada anaknya tentang kelebihan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara babak yang perlu kita contohi. Apatah lagi kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Ya, kata ulama tuan-tuan, macam mana kita rasa gembira menyambut kedatangan Ramadan, kita juga kena gembira menyambut Rabiul Awal. Kerana apa? Kerana inilah bulan lahirnya Nabi SAW. Kena rasa seronok. Dan sepanjang bulan ini, kalau boleh dapat diusahakan, kita bacalah, ya, buku riwayat hidup Nabi kepada anak-anak ahli keluarga kita. Nak baca Syama'il pun boleh, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, ya, ataupun yang contemporary pun ada, yang cara lama pun ada, Rahiqul Makhtum. Baca dekat anak-anak, ya. Kitalah ayah ibu yang bertanggungjawab memperkenalkan Nabi kepada anak-anak kita. Apatah lagi zaman yang anak-anak kita lebih kenal artis, lebih kenal pemain bola, lebih kenal K-pop, lebih kenal macam-macam orang yang tak sepatutnya dikenal. Kita bertanggungjawab sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi Ummu Sulaim ni selalu sangat cerita kepada Anas, sehingga Anas ni dah jatuh cinta kepada Nabi dalam usia yang masih kecil.
Subhanallah, hebat Anas dilamun rasa cinta ketika mendengar kisah Nabi. Rindu ingin mendengar berita sekalipun mata masih belum melihat. Subhanallah. Ini yang kata hebatnya Nabi SAW, tuan-tuan. Hatta kita yang berada di fasa akhir zaman ni, kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok gambar Nabi, tapi Nabi berjaya membuat kita jatuh cinta. Hebat kan? Subhanallah. Betapa anak kecil ini amat berharap untuk pergi kepada Nabi di Mekah. Dia teringin sangat. Bila maknya selalu perangat cerita Nabi ni, dia nak pergi ke Mekah. Sampai begitu sekali. Ataupun dia mengharap supaya Nabi datang ke Madinah. Tidak berapa lama sesudah itu, kota Yathrib, ini nama lama lah, Yathrib, yang bertuah dan diberkati, dikejutkan dengan berita gembira Nabi dan sahabat-sahabat sedang bermusafir menuju ke Yathrib. Ini proses Nabi nak berhijrah tu. Nabi dah mula bergerak meninggalkan Mekah. Setiap kali mendengar suara orang memekik, Anas tak terkecuali bergegas mendekati sambil berkejaran bersama beberapa rakan yang lain. Dia mahu lebih dahulu menatap kelibat dan wajah orang yang bernama Muhammad itu. Namun seruan itu hanyalah gurauan sahaja. Jadi masa tu, tuan-tuan, dah berlaku dah zaman yang kita sebut khabar angin. Mereka dah dapat maklumat Nabi dah bergerak meninggalkan Mekah untuk menuju ke Madinah. Sehingga viral ketika itu, Muhammad dah masuk ke pintu gerbang Madinah. Jadi pakak heboh, semua keluar rumah, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Jadi Anas bila dengar macam tu, dia pun tak lepaskan peluang, pergi menyelit lah. Tapi rupa-rupanya berita itu hanya khabar angin, spekulasi. Tak betul, Nabi tak sampai lagi kat Madinah. Boleh dikatakan tiap-tiap hari macam tu. Mereka terlampau excited nak menyambut Nabi, sampai kan ada rombongan je nampak daripada jauh, Muhammad dah sampai. Bila tiba bukan Nabi. Khabar angin. Itu zaman tak ada WhatsApp lagi kan, tak ada Facebook lagi. Kalau ada lagi jenuh, macam-macam berita masuk, tak tahu hujung pangkai dia. Suatu pagi kedengaran pemuda-pemuda Yathrib sekali lagi melaungkan, Muhammad dan sahabatnya sudah tiba ke Yathrib. Esok pun begitulah. Orang ramai pun bergegas keluar. Mereka berlumba-lumba memenuhi di kiri dan kanan jalan yang bakal dilalui oleh Nabi SAW. Terpancar di wajah seri kegirangan yang tidak terkata. Jadi orang Madinah ni semua dah seronok nak menyambut kedatangan Nabi. Kanak-kanak juga turut menyelit, dan termasuklah Anas bin Malik. Lalu benarlah pada hari itu Rasulullah bersama para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar, selamat sampai. Unta yang ditunggangi mereka berdua berjalan di celah-celah orang ramai yang bersesak-sesak. Wanita dan anak-anak gadis yang berada di rumah naik ke tingkat atas. Mereka memerhati dari jauh, saling bertanya, yang mana satu Muhammad? Yang mana satu Muhammad? Pakat tertanya-tanya kan, Nabi ke Abu Bakar? Nabi ke Abu Bakar? Ataupun sahabat-sahabat yang lain. Nabi sampai ke Madinah, kalau setengah riwayat kata hari Jumaat lah, selepas menunaikan solat Jumaat di satu perkampungan apa ke lupa dah. Lepas daripada Masjid Quba tu, Nabi sampai Quba hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kalau tengok dalam kitab Rahiqul Makhtum, dia kata 4 hari Nabi di Quba. Di situ Nabi bina masjid. Lepas tu Nabi bergerak meninggalkan Masjid Quba sampai di satu perkampungan. Waktu Zuhur, ketika itu Allah perintahkan solat Jumaat yang pertama. Itu yang panggil Masjid Jumaat tu. Habis solat Jumaat barulah bergerak masuk ke dalam kota Madinah hari Jumaat. Itulah hari yang bersejarah yang ia tidak dapat lupakan dan terus segar dalam ingatan Anas bin Malik radhiyallahu an, walaupun setelah usianya menjangkau 100 tahun. Anas bin Malik ni antara sahabat yang panjang umur. Setengah ulama kata umurnya mencecah 103 tahun.
Jadi walaupun umurnya dah sampai 103 tahun, dia masih lagi ingat, terbayang-bayang waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah tu. Ya. Dia halunya peristiwa awal dengan hujung tu kita akan ingat kan. Kita mula-mula masuk asrama, kena ragging, teringat sangat kan. Mula-mula masuk kerja, subhanallah. Mula-mula kahwin. Itu antara peristiwa-peristiwa yang tak boleh dilupakan. Okey, tidak lama selepas itu, Rumaisah, maknya tadi ni, binti Milhan datang menemui baginda. Dia membawa anaknya yang masih kecil, iaitu Anas bin Malik. Selepas memberi salam, Rumaisah berkata, "Wahai Rasulullah, semua lelaki dan wanita Ansar telah memberi hadiah kepada Tuan. Sedangkan saya tidak punya apa-apa untuk beri hadiah kepada Tuan. Saya hanya mempunyai seorang anak kecil ini." Dia kata, "Hadza Unaisun ghulamun labibun katibun." Aku ingin menyerahkan anak aku ini kepada engkau, dan terimalah dia. Jadikan dia khadam yang berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah. Aku nak beri lain tak ada. Ini Rumaisah, subhanallah. Dan Anas ketika itu tuan-tuan berumur 10 tahun. Darjah 4. Maknya berikan Anas supaya Nabi jaga pada umur 10 tahun. Dan maknya kata apa? Inilah anak aku, dipanggil nama manjanya Unais. Kita panggil Anas. Maknya kata hadza Unaisun. Unais ni nama manja lah. Ghulamun, satu orang budak. Labibun, dia ni budak cerdik. Maknya kata dia ni budak cerdik. Katibun, dan dia pandai menulis. Dia pandai menulis. Ya. Tengok peranan ibu ya. Subhanallah. Dia cerita kisah Nabi setiap hari kepada anaknya. Bahkan dia wakafkan anak dia kepada Nabi untuk bantu perjuangan Nabi dalam usia yang masih muda, berkhidmat. Ya, subhanallah. Rasulullah menerima pemberian yang sangat berharga itu dengan senang hati. Baginda mengusap-ngusap kepala Anas dengan tangannya yang mulia. Rasulullah menjadikan Anas sebahagian daripada anggota keluarganya. Anas bin Malik ataupun dipanggil juga Unais, sebagaimana para sahabat memanggilnya pada ketika itu berumur 10 tahun. Dalam usia semuda itu, Anas sangat bertuah kerana dapat berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas menjadi khadam. Ya, khadam ni maksudnya memberi khidmat. Ya. Sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Jadi Nabi di Madinah berapa lama tuan-tuan? 10 tahun. Jadi 10 tahunlah Anas duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tempoh yang masya-Allah. Ya. Maknanya waktu Nabi wafat, Anas baru berumur 20 tahun. Daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. 10 tahun mendapat tarbiyah, didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebat ya. Sebab itu Anas ni tuan-tuan, dia antara sahabat yang ranking lah dalam meriwayatkan hadis kan. Yang paling banyak kita biasa dengar siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah, dia jagoh lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua siapa? Anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar yang kedua iaitu Abdullah ibnu Umar. Dan yang ketiga, menduduki ranking ketiga, Anas bin Malik. 2286 hadis yang datang daripada Anas bin Malik. Sebab tu kita kalau baca hadis, biasa kita akan dengan An Anasin ibni Malik. Tu dia lah tu. 10 tahun. Dan dia daripada umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai umur 20, memang otak tengah fresh. Banyak benda yang dia boleh ingat, yang dia boleh hafal. Subhanallah. Maknanya umur dia dah jam 4 tu dah mula menghafal hadis dah tuan-tuan. Ini generasi budak-budak zaman Nabi SAW. Ya. Jadi daripada umur dia 10 membawa ke 20,
Ya, 286 hadis yang dia hafal. Kita hadis 40 tu pun tak lepas-lepas lagi tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat tu pun takat tu ya. Boleh lihat tu je. Innamal a'malu binniyat, betul sadaqallah. Hak hujung-hujung belakang tu pun masya-Allah lemahnya kita kan. Jadi rupanya daripada usia muda tu waktu yang paling cantik. Ya, paling cantik. Dia penuhi dengan ilmu. Dipenuhi dengan ilmu. Dia khidmat dengan Nabi satu hal, lepas tu ilmu tu dia ambil. Subhanallah. Baik. Anas sangat peka dengan hadis-hadis Nabi dan dia mengetahui keadaan, kisah, bahkan rahsia Nabi. Jadi Anas ni salah seorang penyimpan rahsia Nabi, salah seorang Di antaranya Huzaifah ibn Yaman, dia ada beberapa orang penyimpan rahsia Nabi, termasuklah Anas. Dan ikut riwayat tuan-tuan, Anas terlibat dalam peperangan bersama-sama Nabi sebanyak 8 kali. Bermula dengan perang Badar. Walaupun masa perang Badar tu umurnya masih kecil, dia dah mula belajar. Tapi dia tak jadi tentera lah. Tak jadilah tentera yang duduk barisan hadapan berperang. Dia tukang sediakan susun anak panah. Dia susun. Ya. Dia dah mula bantu. Jadi 8 peperangan Anas bin Malik terlibat. Selama berkhidmat dengan Rasulullah, Anas mendapat layanan yang biasa dinikmati oleh seorang anak, bahkan melebihi apa yang didapati oleh seorang anak daripada seorang bapa. Jadi Nabi tak jadikan dia sebagai khadam, Nabi layan dia sebagai anak. Anas mengecapi keindahan sifat mulia dan keagungan peribadi baginda. Mari kita ikuti apa yang hendak diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik tentang layanan mesra penuh kasih sayang yang dicurahkan oleh Nabi terhadap dirinya. Kata Anas, Rasulullah merupakan manusia yang paling baik akhlak, amat berlapang dada dan sangat penyayang. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun, jadi dia boleh cerita. Ya, kata Anas, Nabi ni paling baik akhlaknya, sangat berlapang dada dan sangat penyayang. Itu memang sungguh lah, sebab Quran pun sebutkan dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan baca ayat akhir tu, surah At-Taubah yang ramai orang hafal tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu memang benar. Nabi ni satu orang yang sangat pengasih, sangat penyayang. Pernah suatu hari baginda meminta aku pergi menyelesaikan satu urusan. Lalu aku pun keluar, kata Anas. Aku menuju kepada kanak-kanak yang sedang bermain di pasar. Lalu aku pun turut bermain. Budak tuan-tuan kan. Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya? Aku tidak pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi suruh pergi satu tempat, adalah urusan-urusan sekian. Jadi bila dia jumpa kawan-kawan dia, kalau kita sekarang ni macam ibarat tengah main futsal, dia pun join sekaki lah. Budak. Aku tak pergi tempat yang Nabi suruh tu. Tiba-tiba aku merasakan ada seseorang berdiri di belakangku, lalu memegangku. Aku berpaling, lalu aku melihat Rasulullah. Nabi dah duduk belakang dia dah. Terlampau lama sangat kan. Lama sangat, mana pula pergi Anas ni. Nabi pun cari. Dan aku melihat ketika itu Rasulullah sedang tersenyum. Nabi senyum je. Lalu Nabi berkata, wahai Anas, adakah kamu telah pergi ke tempat yang aku suruh tadi? Aku dengan rasa bersalah berkatakan, Allah, baiklah ya Rasulullah, aku pergi sekarang juga. Demi Allah, aku telah berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun Rasulullah mengherdik, memarahi ataupun mengatakan, kenapa kamu tak penuhi apa yang aku suruh? Kenapa kamu tidak buat begitu dan begini? 10 tahun, kata Anas, aku tidak pernah mendengar Nabi berkata sedemikian. Bahkan ada riwayat lain mengatakan, waktu Nabi senyum tu, Nabi kata tak apa, main dulu. Main. Budak kan, main tak apa, main dulu. Dah puas main nanti baru pergi buat apa yang aku suruh. Subhanallah.
Jadi selama 10 tahun Anas hidup dengan Nabi, tak pernah dengar Nabi tengking, Nabi meninggi suara, Nabi memaki hamun, ataupun Nabi suruh ambil sesuatu, tiba-tiba Anas ambil benda yang tak betul. Ya? Nabi tak marah. Nabi kata bukan ini, pergi ambil yang ini. Macam tu je. Ya? Dia ada sampai kes tuan-tuan kat pejabat agama, subhanallah. Suami isteri hampir-hampir bercerai. Suami suruh isterinya goreng telur mata kerbau. Isteri goreng telur buat telur dadah. Itu je punca boleh bergaduh. Ya? Dah tersilap goreng je lah. Makan je lah pun. Telur dadah ke telur mata kerbau ke mata buaya ke. Kan? Benda-benda remeh macam tu takkan nak jadi isu bergaduh. Boleh jadi tuan-tuan. Ya? Sampai boleh jadi maki hamun. Ya? Kamu ni pekak ke? Tadi abang suruh goreng telur dadah ke telur mata kerbau. Nabi tak begitu. Dan dapat kita fahami kalau kita nak aplikasikan dalam kehidupan, seorang ketua jawatan pun begitulah. Mesti melayan orang bawahannya sebagai manusia, layan sebagai manusiawi. Bukan robot, bukan binatang yang boleh diherdik, yang boleh ditengking sesuka hati, apatah lagi menjatuhkan maruah di depan rakan-rakan yang lain. Ya. Sebab tu sunnah ni tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni kan, ulama bahagikan sunnah Nabi ni kepada dua kan. Satu dipanggil sunnah zahirah dan satu lagi bagi sunnah batinah. Sunnah zahirah ni sunnah yang kita boleh nampak. Contohnya pakai serban. Ni saya pakai serban ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ada pahala sunnah, ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan pakai jubah, tu sunnah zahirah namanya. Simpan janggut, sunnah zahir dipanggil. Sunnah boleh nampak. Nabi duduk macam mana waktu makan, kita pun tiru, itu dipanggil sunnah zahir. Nabi tidur macam mana, kita tiru, zahir. Tapi ada sunnah yang susah sangat nak buat dan ramai yang terlepas pandang, termasuk saya sendiri, sunnah batinah tuan-tuan. Sunnah batin, sunnah dalaman, iaitu akhlak. Pemaaf itu sunnah, berlapang dada sunnah, penyayang itu sunnah. Itu sunnah. Ya, dan itu yang paling payah nak buat. Ya. Kita pakai jubah, pakai serban cantik dah, tapi baran, masya-Allah, dia punya dendam 7 keturunan dia tak maafkan kalau dia bergaduh dengan orang. Serban cantik dah, tapi ada sunnah yang lebih penting. Macam bulan Ramadan lah, kita lalu bincang bulan Ramadan waktu berbuka kan. Semua berbuka dengan buah kurma, tambah senang dapat sekarang. Sebab apa buah kurma? Sebab sunnah Nabi. Oh, cantik. Tapi lepas buka dengan kurma, 8 pinggan balun makan. Sekenyang-kenyangnya. Mana sunnah dia? Sunnah dia bukan buah kurma aja. Buah kurma tu betul. Tapi sunnah yang paling susah nak buat, jangan makan sampai kenyang. Kan? Itulah sunnah. Tapi itulah yang kita fail. Ya, subhanallah. Abu Yahamka, dia kata apa? Dalam bab poligami. Dia komen pasal poligami. Bukan angka itu yang sunnah. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Bukan angka tu sunnah. Sunnahnya mana? Sunnahnya ialah kamu berlaku adil kepada isteri-isteri kamu. Berlaku adil itu sunnah. Bukan nombornya sunnah. Ya. Nampak cantik tuan-tuan? Ya. Kalau kahwin 2, contohlah kahwin 2, tapi isteri pertama pergi pejabat agama mengadu, Tuan Kadi, suami saya dah 3 bulan tak balik, suami saya dah 3 bulan tak berudi anak-anak. Adakah itu sunnah? Itu yang merosakkan poligami. Sebab dia fikir sunnah tu sekadar 2, 3, 4. Ya. Baik, saya bukan anti poligami tuan-tuan, bukan. Kita nak bercerita apa itu sunnah. Walaupun tengok muslimat ngangguk lain macam malam ni. Kan? Ya, bagus. Kan? Maksudnya jangan menyalahguna, jangan berselindung di sebalik nama sunnah tu. Menyalahguna, akhirnya jadi rosak. Sunnah ialah berlaku adil. Adil tu sunnah. Okey. Apabila Rasulullah memanggil Anas, baginda akan memanggil dengan panggilan yang paling manja.
Dan sesekali Nabi akan panggil dengan panggilan wahai anakku. Ya. Tu dia, subhanallah. Kalau dalam Quran tu disebut ya bunayya tu, ya bunayya, macam mana Luqman dengan anaknya dipanggil dengan panggilan yang manja. Apatah lagi kita sebagai ayah, sebagai ibu, kalau panggil dengan panggilan yang kesat-kesat, takut jadi doa kan. Sebab tu orang tua-tua dulu didik, marah macam mana pun anak, dia akan cakap bertuah sungguh anak, bertuah punya anak. Didik kan. Sebab doa tu. Jangan sekali keluarkan bahasa-bahasa yang kesat. Ya. Kadang ayah marah anak, sampai maki hamu, dia kata anak haram. Tu anak kamu tu, kamu kata anak haram. Sampai macam tu boleh keluar di mulut. Dan Rasulullah banyak memberi nasihat serta peringatan kepada Anas sehingga semuanya memenuhi dada dan menguasai jiwanya. Rasulullah pernah berpesan, wahai anakku, sekiranya kamu mampu pada waktu pagi dan petang tidak berdendam dengan sesiapa. Ini antara pesanan Nabi kepada Anas, tengok. Wahai Anas, sekiranya kamu mampu pada waktu pagi dan petang tidak berdendam dengan sesiapa, lakukan. Dan itu kata Nabi merupakan sebahagian daripada sunnahku. Ini kita sebut tadi sunnah batinah tu. Tidak berdendam. Siapa yang mencintai sunnahku akan bersama-sama dengan aku. Wahai anakku, apabila kamu pulang bertemu ahli keluargamu, ucapkanlah salam kepada mereka. Ia akan membawa keberkatan kepada kamu dan keluargamu. Jadi Nabi didik anak supaya jangan berdendam. Kalau balik rumah jumpa mak, beri salam. Masuk rumah beri salam. Nak masuk bilik mak, ketuk pintu dulu. Ini semua adab-adab. Nabi dah mula didik kan, umur yang begitu. Anas bin Malik hidup lebih 80 tahun selepas kewafatan Nabi. Nabi wafat masa dia umur 20, di sini dia kata lebih 80. Itu kata 100 tu. Ada riwayat mengatakan umurnya 103, ada setengah riwayat tuan-tuan. Jadi panjang. Dan boleh dikatakan Anas ni antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Sebab umurnya panjang. Umurnya panjang tu pun asbab lah, salah satu sebab doa Nabi. Memang Nabi doa. Kalau tengok doa Nabi berbunyi begini tuan-tuan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Nabi kata, ya Allah, engkau anugerahkanlah kepada Anas ini harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkati umurnya. Jadi Anas kalau di Madinah antara orang yang paling kaya lah. Di Madinah Kalau di Mekah kita ada Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Sayyidina Osman. Kalau di Madinah, Anas antara orang yang paling kaya. Dan anaknya memang ramai, mencecah dikatakan 106 orang anak. Jangan tanya berapa ibu. 106 orang anak. Umurnya 103. Kebun dia, kalau kebun orang lain setahun sekali dapat hasil, tapi berkat doa Nabi, Anas ni setahun 2 kali berbuah. Masya Allah. Itu Anas bin Malik. Okey. Sepanjang usia tersebut, Anas aktif menjadi penyambung lidah Rasulullah dalam mencurahkan ilmu yang diperolehi daripada baginda. Para sahabat dan generasi tabi'in banyak mendapat manfaat daripada lautan ilmu Anas bin Malik. Hatta sahabat-sahabat Nabi sendiri, apatah lagi generasi tabi'in, banyak menuntut ilmu, terutamanya ilmu hadis daripada Anas bin Malik. Terutamanya kalau kita baca ulama-ulama yang datang daripada Basrah. Sebab Anas ni tuan-tuan, waktu zaman Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar hantar dia ke Bahrain. Dia pernah duduk di Bahrain menjadi amil zakat di sana.
Lepas Abu Bakar meninggal, naik pula Omar, Osman, Ali, dia berhijrah ke Basrah. Anas ni membawa diri duduk di Basrah. Masa tu Basrah menjadi kota ilmu lah di Iraq kan. Jadi mana-mana ulama tabi'in, kalau kita baca mereka itu datang daripada Basrah, maknanya guru mereka adalah Anas bin Malik. Antaranya contoh macam Syekh Ibn Sirin, ya, banyak ulama-ulama hebat generasi tabi'in yang menuntut ilmu dengan Anas bin Malik. Anas akan menjadi tempat rujukan masyarakat. Orang ramai akan datang kepadanya sekiranya menghadapi kebuntuan tentang satu masalah. Pandangan Anas bin Malik akan dijadikan pegangan apabila mereka tidak mampu memahami sesuatu hukum. Contoh, Anas telah ditanya tentang kolam Nabi. Adakah benar-benar wujud di hari akhirat nanti? Anas menjawab, aku tidak sangka. Aku hidup sehingga aku menemui orang seperti kamu yang bertanya tentang adakah kolam Nabi wujud. Faham tak tuan-tuan? Ya? Ada orang pertikaikan telaga Haud ataupun telaga Kautsar tu. Adakah wujud di padang mahsyar, bahkan di dalam syurga? Jadi Anas kata, "Hai, aku tak sangka aku jumpa orang macam kamu yang tak percaya." Ini geng-geng Mu'tazilah kan. Mu'tazilah ni kan dia suka mengagungkan akal. Apa yang tak logik dengan akal dia tolak. Apa yang tak boleh dikaji, benda-benda ghaibiyat ni banyak dia tolak. Tu Mu'tazilah kan, liberal. Dah ada dah zaman tu. Jadi Anas kata tak sangka aku jumpa geng-geng puak-puak macam ni. Sepatut tak payah tanyalah, orang Islam mesti beriman benda-benda sam'iyat ni kan. Adakah benar-benar wujud telaga Nabi? Aku telah tinggalkan di belakangku wanita-wanita yang lanjut usianya. Setiap orang yang menunaikan solat pasti akan memohon agar dikurniakan untuk meneguk air kolam Rasulullah. Semua orang Islam yang beriman teringin dan berhasrat, berhajat, memasang cita-cita untuk minum air telaga kolam Nabi. Kamu boleh tanya dia wujud ke tak wujud? Anas sering mengulang dan menyebut-nyebut kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia suka sampaikan apa yang dia dengar daripada Nabi, dia akan kongsi, dia akan share, dia akan kongsi. Macam mana mak dia buat kat dia dulu kan. Suka cerita pasal Nabi, begitulah dia mendidik masyarakat cintakan Rasulullah. Kata Anas sebagai meluahkan kerinduan, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah ketika hari baginda masuk ke Madinah. Aku juga melihat baginda ketika hari baginda diambil daripada kami, maksudnya Nabi wafat. Aku tidak melihat ada hari-hari yang menyamai kedua-dua hari ini. Dua hari ini yang paling diingat sekali. Hari Nabi masuk Madinah tadi dengan hari Nabi wafat. Kata Anas, inilah dua hari yang paling aku ingat. Pada hari yang Nabi masuk Madinah, maka teranglah segala sesuatu, dia kata. Oh, masa tu seronok sungguh. Tak ada waktu yang paling dia happy sekali, waktu Nabi masuk Madinah. Dan tidak ada waktu yang paling menyedihkan sekali, waktu Nabi dijemput pulang bertemu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa gelap masa tu. Waktu Nabi masuk Madinah semua terang, tapi waktu Nabi wafat, bukan kata Anas, boleh kata semua sahabat merasa gelap masa tu. Sedih yang teramat sangat kehilangan seorang manusia yang bertaraf kekasih Allah. Dan Anas masa tu umurnya 20 tahun. Tambah dia duduk dengan Nabi pula, Allah lagilah terkesan, lagi terasa yang teramat-amat sangat. Dan pada waktu kami mengemumikan jenazah Nabi, tidak ada pemandangan yang paling menakjubkan. Kami melihat wajah Nabi, Masya Allah, begitu berseri-seri. Ada satu babak lagi tuan-tuan. Pernah Nabi bersama-sama dengan Anas, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ni last lah. Seorang Arab Badui datang, dia tanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat? Arab Badui tanya, bilakah berlakunya kiamat? Nabi tanya balik, apa persiapan yang kamu dah buat?
Kamu tanya bila kiamat, kamu dah prepare belum? Lalu Arab Badui ni tanya, ya Rasulullah, aku ni tak banyak amalan, aku hanya jaga sembahyang fardu, bulan Ramadan aku berpuasa. Maknanya yang sunat-sunat ni tak berapa sangat. Ba'diyah, qabliyah tak ada, apa semua tak ada, qiyamul lail lagi tak ada. Aku hak wajib je. Lepas tu Nabi tanya, lain pada tu? Yang lain pada tu, tak ada yang paling aku cinta, yang paling aku kasih dalam hati aku ni melainkan Allah dan engkau. Allah dan Rasul yang paling aku cinta. Bila Arab Badui itu kata begitu, Nabi pun respon. Nabi kata, anta ma'aman ahbabtah. Itu yang keluar hadis tu. Engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti engkau akan bersama, akan duduk sekali dengan orang yang engkau cintai di dunia ini. Kalau benarlah engkau cintai aku, mencintai aku, mudah-mudahan kita akan duduk bersama nanti di padang mahsyar dan di dalam syurga. Jadi Anas masa tu ada di situ. Anas kata apa? 2000 lebih hadis tadi, 2286 hadis yang dihafal tu. Dia kata inilah hadis yang paling aku suka sekali. Inilah hadis dia. Dalam 2000 lebih tadi kan. Hadis inilah yang paling aku suka, yang paling aku ingat sampai bila-bila, anta ma'aman ahbabta tu. Bila Nabi kata engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta di akhirat nanti. Ya. Dan Anas merupakan seorang yang sangat mengharapkan syafaat Rasulullah. Dia selalu berkata, bayangkan tuan-tuan, padahal dia dah duduk dengan Nabi kan. Dia selalu berkata, ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti, ya, adakah engkau akan kenal aku yang merupakan pembantumu yang berkhidmat selama 10 tahun? Ya, Rasulullah kata, dah tentu aku akan ingat. Jangan risau. Dia risau takut Nabi tak ingat dia. Nabi lupa kat dia. Itu jiwa para sahabat. Ya. Dan Anas lah yang pernah bertanya, ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti di mana aku nak cari kamu? Sebab manusia ramai, lautan manusia. Nabi kata, cari aku di 3 tempat. Pertama di Mizan. Kalau aku tidak ada di situ, cari aku di Telaga Kautsar, di Telaga Haud tu. Kalau aku tidak ada di situ, aku akan banyak menghabiskan masa di titian Sirat. Cari aku di 3 tempat ini. Ya, cari aku di 3 tempat ini. Mizan, Telaga Kautsar dan titian Sirat. Tak kala Anas menjelang ajalnya, dia menyuruh ahli keluarganya membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia suruh keluarga dia talkinkan dia, jangan bersembang-sembang, sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Anas meninggal dunia di Basrah. Ya. Dia meninggal dunia di Basrah. Dia sampai zaman Bani Umayyah, ya. Zaman khalifah apa tu, Abdul Malik Marwan, ya, dia ada kes, ada babak dengan Hajjaj Al-Thaqafi tu, ya. Jadi panjang cerita dia. Kenapa Nabi doa panjang umur, supaya dengan ilmunya tadi dapat dimanfaatkan. Umurnya sampai 100 tahun, dia boleh mengajar. Banyak ulama-ulama generasi tabi'in yang mengambil manfaat daripada ilmu Anas bin Malik. Subhanallah, ya. Jadi begitulah tuan-tuan puan-puan para hadirin, selesai ya secara ringkas sahaja kisah Anas bin Malik, ya. Walaupun kisah Nabi, kisah para sahabat ni dah berulang kali kita dengar tuan-tuan, tapi setiap kali kita dengar tetap akan memberi, orang kata apa, nilai tambah, menyentuh dan menjentik hati kita. Masya-Allah, dia ada nilai keimanan di situ sebenarnya, ada kelazatan rohani sebenarnya, insya-Allah. Panjang umur, untuk kuliah akan datang, kalau ada rezeki kita akan sambung pula kisah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Baik, sebelum akhir tuan-tuan, saya nak bagi kerja rumah kat tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah nanti ambil kertas kosong, ambil pen, jangan rujuk mana-mana kitab, jangan buka handphone. Tuan-tuan cuba tulis sebanyak mana para sahabat yang tuan-tuan ingat, nama sahabat yang tuan-tuan ingat. Tulis spontan je. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, itu dah tentu kan. Itu siapa lagi? Abu Hurairah, malam ni Anas bin Malik. Tulis banyak mana tuan-tuan ingat. Jumlah sahabat semua berapa orang? Jumlah semua.
setengah riwayat kata 100,000. Ya, Imam As-Suyuti mengatakan 124,000 para sahabat yang dapat label sahabat. Yang pergi perang Badar berapa orang? 313. Boleh ingat 313 pun cantik dah tuan-tuan. Ataupun 13 pun jadilah. 300 itu banyak benar. Nama Nabi pun 25 aja kan. Tapi bila kita ingat para sahabat, maknanya dekat kita dengan mereka. Mereka adalah generasi yang terbaik tuan-tuan. Kalau kita nak jadi generasi yang terbaik, tak dapat tidak, mereka lah ikon, idola, role model dia. Kalau kita tak kenal para sahabat macam mana? Ya, jadi rajin-rajinlah membaca. Ya, sampai-sampaikan kepada anak-anak kita, berceritalah kisah Nabi termasuk para sahabat. Dia bila cerita Nabi, package mesti dengan sahabat, sebab Nabi hidup dengan para sahabat. Para sahabat menjadi tulang belakang ya, dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhir tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menyumbang, sebelum ni pun ada yang dah menyumbang, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak, menyumbang untuk pembinaan masjid di taman saya, Taman Botani. Ya, Taman Seri Botani, kita dalam usaha nak membina, kos 6.5 juta. Hak duk ada sekarang dekat-dekat 700 ke 800 ribu lah. Ya, jadi kalau ada tuan-tuan yang berhajat, nanti akan letak sejadah di belakang InsyaAllah. Tak apalah, seorang RM1 pun tak apa. Kita pakat-pakat kumpul. Siapa yang membina rumah Allah di dunia ini, masjid, Allah akan bina mahligai istana yang hebat di syurga nanti insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Wal 'asri innal insana illa alladziina amanu wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.